Baik, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kamu akan jumpa lagi bersama Ustazah Aina untuk mata pelajaran sirah tahun 3. Dan Ustazah harap semua murid-murid kesayangan Ustazah Tika Ali dan juga Tika Uthman untuk duduk dalam keadaan bersedia dan bersemangat untuk kita sama-sama terokai ataupun pelajari tajuk hari ini. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk tajuk hari ini, Ustazah nak ajak kamu sama-sama menyanyikan lagu kanak-kanak yang Ustazah share hari ini untuk kamu. Okey, jom. Ini perjanjian Aqabah pertama, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama ialah tidak syirikkan Allah, kedua pula tidak mencuri, ketiga pula tidak lakukan zina, keempat tidak bunuh anak mereka, kelima tidak buat kejahatan, keenam perintah Rasul tidak derhaka. Ini perjanjian Aqabah kedua, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama mendengar dan mentaati Nabi, kedua belanja harta di jalan Allah, ketiga seru kepada kebaikan, keempat tabah menghadapi celaan, kelima melindungi Nabi Muhammad. Ini perjanjian Aqabah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita perjanjian Aqabah. Okey, kalau siapa masih ingat, 2 minggu yang lalu kita ada belajar mengenai sebab-sebab hijrah Rasulullah. Antara sebabnya ialah adanya perjanjian Aqabah. Jadi kita nak tengok hari ini apa yang ada dalam perjanjian Aqabah ni. Okey, perjanjian Aqabah ni ada dua, iaitu perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah yang kedua. Okey, kita mulakan dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, pada musim haji tahun ke-11 kenabian, iaitu pada bulan yang orang nak buat haji tu, pada tahun ke-11 kenabian, iaitu tahun ke-11 lepas Rasulullah dijantik menjadi Rasul, 6 orang penduduk Yathrib memeluk Islam dan mereka telah menyebarkan agama Islam setelah pulang Yathrib. Okey, ada 6 orang penduduk Yathrib ni, dia telah pergi ke Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah, dan dekat situ, dekat Mekah tu, mereka berenam ni telah pun memeluk Islam. Jadi bila mereka dah memeluk Islam, mereka pun pulang semula ke Yathrib dan menyebarkan agama Islam di Yathrib. Okey. Hasil daripada 6 orang berjumpa dengan Rasulullah tu, pada musim haji tahun ke-12 kenabian, iaitu pada bulan orang buat haji, pada tahun selepas setahun 6 orang berjumpa dengan Rasulullah tu, tahun ke-12, 12 orang penduduk Yathrib telah menemui Rasulullah di Aqabah di Mina untuk mengadakan perjanjian setia yang dinamakan perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, mula-mula 6 orang penduduk Yathrib jumpa Nabi dekat Mekah. Okey, mereka jumpa Nabi kat Mekah, mereka telah memeluk Islam pada tahun ke-11 kenabian. Okey, kemudian mereka pulang ke Yathrib, mereka telah menyebarkan agama Islam di Yathrib. Okey, setahun selepas 6 orang tadi tu pergi jumpa dengan Rasulullah, tahun ke-12 kenabian, 12 orang penduduk Yathrib berjumpa pula dengan Rasulullah di Aqabah, iaitu di Mina, dan mengadakan perjanjian Aqabah yang pertama. Okey. Apa yang ada dalam dalam perjanjian Aqabah yang pertama tu? Okey, ini antara isi perjanjian Aqabah yang pertama. Okey. Antaranya tidak mensyirikkan Allah, iaitu kena mengaku bahawa tiada Tuhan yang melainkan Allah. Yang kedua, tidak berzina. Yang ketiga, tidak mencuri. Yang keempat, tidak berdusta. Yang kelima, berbuat baik. Dan yang terakhir, tidak membunuh anak. Okey, semua perjanjian Aqabah ni ialah semua ni adalah janji untuk orang-orang dekat Yathrib tu tak buat dah semua ni. Mereka kena tinggal dah semua amalan
nenek moyang mereka itu tak boleh dah bunuh anak, tak boleh dah berzina, tak boleh dah mencuri dan tak boleh dah berbuat jahat lah. Okey, itu ialah isi perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, kita tengok pula isi perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, okey, perjanjian Aqabah pertama ingat pada tahun ke-11 dan ke-12 kenabian. Okey, masuk Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian. Okey, 70 orang lelaki dan 2 orang wanita muslim penduduk Yathrib telah berjumpa dengan Rasulullah secara rahsia. Mereka membawa pesanan masyarakat Yathrib agar Rasulullah datang ke Yathrib untuk mengajarkan tentang Islam. Okey, 70 orang lelaki dan dua orang wanita ni, orang Yathrib lah mereka ni, telah pergi jumpa dengan Rasulullah secara rahsia. Okey, mereka pergi jumpa Nabi kenapa? Mereka membawa pesanan masyarakat Yathrib untuk Rasulullah datang ke Yathrib untuk mengajarkan tentang Islam. Ingat tak kita belajar pada tajuk yang sebelum ni, bila Nabi sampai je dekat Yathrib, terus mereka menasyid dengan nasyid Tala'an Badru Alaina. Okey, persetujuan Rasulullah telah untuk berdakwah ke Yathrib membawa kepada pembentukan perjanjian Aqabah kedua. Okey, kita tengok pula perjanjian Aqabah yang kedua ni ada apa. Okey, antaranya yang pertama, penduduk Yathrib sedia menerima dan melindungi Rasulullah sebagai pemimpin Islam. Okey, maksudnya penduduk Yathrib kena terima Nabi akan jadi pemimpin Islam. Pemimpin dekat Yathrib lah ketika tu, maksudnya tak boleh ada pemimpin yang lain. Okey, yang kedua, penduduk Yathrib berjanji untuk berjuang dan membela dan mempertahankan Islam. Okey, penduduk Yathrib ni kena berjanji mereka akan sama-sama Rasulullah untuk berjuang untuk mempertahankan Islam dan membela Islam. Okey, maksudnya kalau ada orang kafir nak kacau Islam, mereka kena pertahankan agama Islam. Okey, yang ketiga, penduduk Yathrib sedia berusaha menyebarkan Islam kepada saudara mara mereka. Okey, penduduk Yathrib ni kena berjanji mereka akan ajak saudara mara mereka, tak kisahlah dekat mana pun, bukan di Yathrib saja, untuk memeluk Islam. Okey, yang terakhir, penduduk Yathrib sedia menerima segala risiko dan tentangan daripada musuh. Okey, penduduk Yathrib ni kalau ada musuh yang tak suka ke Islam, yang buat macam-macam dekat orang Islam, mereka kena kuatlah, mereka kena berani untuk menghadapi risiko daripada musuh-musuh Islam. Okey. Yang terakhir, pelaksanaan perjanjian Aqabah. Okey, pelaksanaan perjanjian Aqabah ni merangkumi perjanjian Aqabah yang pertama dan juga Aqabah yang kedua. Okey. Rasulullah telah meminta untuk memilih 12 orang ketua dalam kalangan kaum masing-masing bagi melaksanakan isi-isi perjanjian dengan penuh tanggungjawab. Okey, Rasulullah sampai je kat Yathrib tu, Rasulullah pilih 12 orang ketua daripada kaum masing-masing. Okay, contoh ada kaum A sampai kita kata sampai kaum H. Contoh, okey. Kemudian setiap kaum tu mereka ada ketua mereka masing-masing. Okey, kena pilih ketua masing-masing tu. Untuk apa ketua ni? Ketua ni kena buat semua isi kandungan yang ada tadi dalam perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Okey, yang kedua, pemilihan ketua terdiri daripada 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 daripada kabilah Aus. Okey, daripada 12 orang ketua tadi yang kaum tadi tu, okey, 9 daripada mereka ialah daripada kabilah Khazraj dan 3 lagi daripada kabilah Aus. Okey, kabilah tu apa? Kabilah tu macam kita nak kata macam puak lah. Okey, dekat zaman dahulu dekat Yathrib ni ada 2 kabilah, iaitu kita panggil nama kabilah dia kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Okey, yang terakhir, setelah sempurnanya perjanjian Aqabah yang kedua, Rasulullah berjaya membina asas negara Islam di Yathrib. Okey, bila semua orang bersatu padu bekerjasama untuk melaksanakan isi-isi kandungan dari dalam perjanjian Aqabah yang kedua, akhirnya Islam pun berjaya dibentuk di Yathrib. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan sebelum kita masuk tajuk baru, kita akan buat latihan untuk minggu ni.
Ustazah nak kamu faham dulu apa yang ada dalam slide ni, dalam video ni. Okey, kamu kena faham nah apa yang ada dalam perjanjian Aqabah pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, setakat itu saja. Kalau ada soalan, boleh tanya Ustazah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjanjian Aqabah pertama, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama ialah tidak syirikkan Allah, kedua pula tidak mencuri, ketiga pula tidak lakukan zina, keempat tidak bunuh anak mereka, kelima tidak buat kejahatan, keenam perintah Rasul tidak derhaka. Ini perjanjian Aqabah kedua, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama mendengar dan mentaati Nabi, kedua belanja harta di jalan Allah, ketiga seru kepada kebaikan, keempat tabah menghadapi celaan, kelima melindungi Nabi Muhammad. Ini perjanjian Aqabah kedua. Okey, Alhamdulillah. Jadi, kita dah selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Dan Ustazah saja letak dan Ustazah ulang. Okey, kalau kamu perasan, Ustazah letak lagu kanak-kanak tentang perjanjian Aqabah pertama dan juga kedua, yang mana kita menyanyi masa awal-awal kelas tadi. Ustazah letak lagi sekali di dalam akhir kelas kita hari ini, supaya Ustazah minta dan Ustazah harap sangat semua anak murid Ustazah, 3 Ali dan juga 3 Uthman dapat faham, hafal dan hadam apa yang ada di dalam perjanjian Aqabah yang pertama dan juga yang kedua. Okey. Dan kamu jangan pelik nah. Kenapa surah yang terang kan daripada awal kita belajar tajuk hari ni sampai habis, kenapa surah macam robot Ustazah? Ustazah saja letak surah lain sikit pada Ustazah. Okey, Ustazah tukar surah tu jadi surah robot sikit. Okey. Jadi hari ni Ustazah ada sediakan tugasan untuk kamu. Kalau kamu dah faham, tak ada masalah dan sebagainya. Kalau ada masalah, boleh terus PM di WhatsApp Ustazah. Kalau tak ada masalah, insya-Allah kita boleh tengok dekat tugasan sirah hari ini, iaitu kuis perjanjian Aqabah pertama dan juga yang kedua. Hari ni Ustazah tak mau bagi tugasan di dalam buku latihan. Ustazah nak bagi latihan di dalam bentuk kuis, yang mana macam mana kamu nak buka kuis tu? Kamu kena tekan my link Ustazah. Ada kotak di dalam bahagian tugasan quiz time. Okey, dalam tu ada beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini, iaitu perjanjian Aqabah pertama dan juga yang kedua untuk kamu jawab. Okey. Faham? Faham tak? Okey, Ustazah ulang. Tugasan sirah untuk hari ini, kamu tak perlu buka buku latihan kamu hari ini. Kamu hanya buka my link Ustazah di dalam bahagian tugasan quiz time untuk kamu jawab kuis perjanjian Aqabah pertama dan juga yang kedua. Okey? Khalas? Faham? Dah settle bahagian tu? Dah settle? Okey. Jadi, satu lagi Ustazah nak pesan, untuk kuis ni kamu tak perlu hantar tugasan ni kepada Ustazah sebab data dan markah kamu automatik masuk di dalam rekod Ustazah. Okey? Ustazah harap kamu dapat jawab dengan baik. Ustazah harap kamu faham pembelajaran kita untuk hari ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa di dalam kelas yang akan datang.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.